Okey, cikgu rasa cikgu mula sebab kita pun sampai 10.30. Ni awak nak makan lah apa nanti kan. Okey, semua dah makan kan belum? Sempat makan? You all buka lah muka. Aduh, hai, malu-malu pula. Semua tak nak buka muka, apa, tengok muka masing-masing So yang ada hadir ni, saya sebut nama lah, Akil, Bahaya. Apa yang bahaya tu? Yang datang hari ni Akil, Douglas, Nasuha, Afika, Sarah and White Roses ni Nisa Betul? Kami minta menjawab ni White Roses. Apa yang bahaya tak tahu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Muka Akil dengan muka Fika je nampak. Minum lagi Tak apa, you all boleh lah minum. Kita santai-santai je. Okey, Amir masuk dah. Nanti dekat akhir sekali saya ambil kedatangan sekali lagi. Okey, untuk hari ni cikgu nak buat, saya nak ulang balik kongren lah yang awak cakap. Sebenarnya tajuk kongren ni tahun lepas memang tak ada. Tapi kita belajar simple-simple je lah. Okay, saya tunjukkan sekejap. Kongren Kalau ada masalah tak nampak ke apa, you all beritahu suara ke. Okay, nampak tak yang saya share sekarang? Okay, nampak tak? Okay, ini ialah semuanya dalam buku teks awak Saya buat dalam bentuk PowerPoint. Okay, ada cikgu rajin buat, so saya guna dia punya lah. Okay, untuk kongruenan ni saya dah tunjuk YouTube yang cikgu lain punya minggu lepas. Tapi kalau awak tengok kongruenan ni, you all tahu basic pun cukup dah. Apa maksud kongruenan ni? Sama tapi tak serupa. Pernah dengar tak? Maksudnya ibarat macam dia satu objek, kita mesti ada objek image kan. Okay, dua poligon yang kongruen mempunyai ukuran yang sama. Okay, tengok ayat dia tu. Sama. Okay, ukuran yang sama. Okay, pada panjang sisi sepadan, sudut sepadan. Ibarat macam awak potong salah satu poligon tu, awak tekap. Tekap ni tindan. Dia akan dapat sama. Itulah kongruent. Tak kisahlah you punya position tu, mungkin satu objek tu ke kiri, satu lagi ke kanan. Tapi bila awak tengok sisi dia sama, sudut dia sama, bila awak tekap, dia dapat tepat. Itu ialah kongruent. Senang bahasa nak cakap lah. You all sebut dalam matematik kan, tak faham. So maksudnya dalam rajah ni, kalau awak tengok, nampak rajah dia satu position yang terbalik betul. Satu macam ni, satu sengit. Tapi kalau awak tengok, apa maksud panjang sisi sepadan? Okay, awak tengok AB ni, garis AB ni, awak kena kenal pastilah AB ni akan sama dengan garis mana. Kalau kita dah nampak lah kan, AB ni akan sama dengan, sekejap saya tukar warna. Okay, so kalau awak tengok dia akan sama dengan RQ lah. Nampak tak kita nampak dia macam cikgu sama ke? Tapi kalau awak tindankan dia, dua-dua, dia akan dapat sama. So itu yang kita panggil kongruent. Syarat nak sebut paling senang lah, ayat paling senang. Okay, sisi sepadan ni maksudnya sisi-sisi lah. Macam DC dengan, DC tadi dengan mana? DC dengan PS. Dia dah buat, dia dah tandakan awak 3 line ni. Maksudnya 3, 1, 1. Ada senang lah. Kalau awak kena pasti sendiri tu yang awak leceh sikit. Okay, AD akan sama dengan RS. So yang saya ingat ni lah. So bila sudut sepadan, kita ambil mana-mana sudut yang sepadan lah. Contoh yang ini BAD. Yang pertama ni BAD. So tadi awak dah tengok AB kat sini kan. So sini. So awak yang kena tahu kat mana. So kalau BAD dia QRS. Pink ni. Yang ni. Okay, yang ni. Yang sudut awak baca tu dia duduk tengah. Awak kena pasti sudut yang tengah tu. Tengah tu maksudnya dia bucu. Okey, kalau ABC. Okey, pening buat tengok warna kuning ni. Sekejap.
Okey. Kamera. Okey, kalau ABC, sudut ABC, ABC. Okey, awak tengok B dulu. Kotak awak pening. Baru awak tengok dia yang sepadan dengan yang mana. Okey, kalau ABC, R, Q, P. Macam tu. So dia punya ialah, dia sebenarnya dia pergi ke sini. Nampak tak rajah dia macam ni sebenarnya. R, Q, P. Sebenarnya ini awak kena pasti je sebab apa, bila tajuk yang saya akan terang sekejap nanti, pembesaran, dia ada kena mengena lah dengan sepadan ni. Kenapa? Nanti awak akan tahu bila saya terang sekejap. Saya cuba nak terang sampai skala lah, faktor skala. Okay, saya tak boleh lama-lama kat kongren ni. Saya harap awak study sendiri dah hari tu. Tengok YouTube tu sebenarnya dah boleh faham dah. Okay, kita tengok seterusnya yang ada yang, okay, ini contoh satu yang saya suruh awak tengok dalam buku teks hari tu. Okay, bila kita nak kenal, dia hanya tentukan pasangan rajah berikut kongren atau tidak. Okay, mungkin ada orang tikam je lah, main agak je. Sebenarnya tak boleh main agak. Awak tengok yang pertama, contohlah saya bagi dua je, A dengan B Okay, kalau tengok buku teks dia dah siap bagi penyelesaian. Kalau awak faham ni pun dah kira okey. Okey, maksudnya, okey, awak nampak ada walaupun nampak segitiga ni dua ni macam sama kan? Okey, awak tengok PQ ni. Okey, PQ ni 12. Okey, AC. So dia sepadan. AC dengan ni kita agak-agak dia sepadan lah dulu. Okey, kita rasa dia AC akan sepadan dengan PQ. Okey, cuba tengok yang lain. Okey. Sebab bila banyak-banyak garisan awak pening kan? Saya terpaksa tunjuk itulah. Okey. Sekejap Okey. Kemudian awak tengok. AB ni mungkin akan sepadan dengan PR. Betul? Okey, cuma yang dekat diagonal ni, perpenjuru ni yang tengah-tengah ni. Teorem Pythagoras ni. Hypotenuse. BC ni sepatutnya akan sepadan dengan R. QR ni. So kita nak cari guna apa? Guna teorem. Macam soalan penyelesaian dia dah siap untuk awak. Guna teorem ni lah, teorem Pythagoras. Nak cari sisi yang hypotenuse, kita kena campurkan dua sisi. Ingat lagi tak? Belajar dulu. Maksudnya 5 kuasa 2 campur 12 kuasa 2, square root. So awak akan dapat RQ ialah 13. Sama tak 13 dengan BC ni? So kalau BC ni 13, RQ 13, so dia dah sepadan. Tak puas hati lagi, awak check dia punya sudut. Okay, sudut segitiga, ingat saya tunjuk kat penyelesaian teruslah. Okay, sudut segitiga, jumlah sudut dalam segitiga mesti ingat ialah 180. Nampak ni semua basic form 1, form 2 awak. Kalau awak tak kuat poligon yang form 1, form 2 hari tu, masalah jugalah sini. So jumlah sudut dalam segitiga ialah 180. Soalan tadi dia dah bagi. Oh ni ada soalan sebelah. Okey, dia dah bagi salah satu. Tapi yang ini dia dah bagi semualah. Kalau yang ABC ni, segitiga ABC dia bagi semua. So masalah sekarang, adakah sudut yang dekat sebelah, satu lagi rajah ni sama dengan yang dia bagi? So awak kena test lah. Okey, yang 90 yang sebelah sini yang saya tunjuk ni. Okey, 90 dah ada, 22.6 dah ada. Nak tahu sudut R ni, sama tak dengan sudut dekat 67.4 ni? So kita kena ukur, awak kena kira lah yang ni 180 tolak 90 tolak 22.6. Okey, dapat 67.4. So dia akan sama dengan sudut yang rajah satu lagi. Itulah. So dia ialah kongren. So kesimpulan dia kongren ni, kita tengok sisi yang sepadan, tak ada kita cari, dan juga sudut yang sepadan. Ada orang dia tak buat pun sudut, dia tengok sisi sama dia rasa kongren. Ikutlah kalau awak rasa confident. Tapi biasanya kita akan cari satu sudut lagi lah untuk menentukan satu sudut dan satu juga sisi sepadan, barulah ialah kongren. Okey, sampai sini ada masalah? Saya tak nak lama kat sini. Sampai sini ada yang menghadapi masalah tak kongren. So nanti bila latihan, saya terus pergi tengok latihan 5.1A ni, patutnya awak dah boleh buat lah. Dah buat tak 5.1A ni? Saya rasa saya dah bagi jawapan hari tu. Saya dah screenshot. Saya cakap seorang ke ada orang ni? Dengar tak ni? Dengar. Aduh, saya risau saya cakap seorang-seorang. Semalam form 1. Form 1 ramai lah juga berapa orang semalam 10 orang tapi tak ramai lah kalau ikut saya. Sekejap Okey. Mana tadi? Ni.
Okay, so saya rasa tak ada masalah untuk kongren. So 5.1A pun awak tak akan menghadapi masalah. Cuma masalah ada yang tanya saya latihan 5.1C. Saya nak terus pergi 5.1C. Okay, awak tengok latihan awak. Ni saya belum bagi jawapan 5.1C. Kejaplah kita pilih-pilih soalan. Tahun lepas ada tajuk ni tapi dia simple sangat. Tak ada sampai tahap awak kena kira-kira macam ni. Dan soalan SPM pun tak keluar. Okay, 5.1C awak boleh refer siapa yang dah buat. Sekejap cikgu cari. Okay, 5.1C. Okay, ni dia. Ya ke? Ni dia. Sekejap saya kena pasang board. Nak tulis susah. Sekejap Okay. Okay Kang, kejap lagi saya ambil kedatangan semula. Macam ada ramai dah masuk balik. Okay, awak tengok 5.1C. Saya pilih-pilih soalan supaya tak nak lama kat sini. Ni pun dah pukul 9.49 Okay, dalam rajah, okay, saya rasa kalau dia keluar kongren mengenai kongren macam ni lah lebih kurang. Dia suruh cari panjang ni lah, sudut ni. So awak kena tahu sudut segi empat dalam segi empat, sudut pedalaman berapa, sudut segitiga pedalaman berapa. Dia mesti suruh cari macam tu. Perimeter, luas. Okay, sikit lagi. Saya nak pilih-pilih soalan, contoh macam nombor C. Okay, dalam rajah di sebelah, garis AB dan DE, okay, tengok dia selari. Bila selari ada arrow ni. Okay, BE dan AD ialah garis lurus. C ialah titik tengah. Okay, baca soalan ni, jangan terus buat, tak baca. C titik tengah bagi AD. Okay, kalau titik tengah ni kita dah tahu dah, mesti ada yang sama. Betul? Okay, kalau dia sebut titik tengah je, awak dah boleh tanda lah. Oh, ni warna sama pula pen dia. Okay, saya ubah pen. Okay, view. Okay, maksudnya bila titik tengah, kalau saya terus tanda, menandakan dia sama. Okay, tunjukkan bahawa segitiga ABC dan DEC ialah kongruent. Okay, maksudnya dia suruh awak tunjukkan yang dua segitiga ni ialah kongruent. So macam mana kita nak buktikan? Okay, first awak tengok. Okay, AC, okay, sepatutnya tadi dia cakap titik tengah. So AC akan sama dengan CD. So awak buatlah. Okay, awak buat situ. AC, okay. Awak buat, sekejap saya tengok. Okay, ni. Okay. Awak buat AC sama dengan CD. Kan tadi dah buat tadi, saya dah sebut di titik tengah. Ni kan. Okay ni. Kan, yang ni kan tadi sama. Ni, so kita tulis AC sama dengan CD. Nampak tak tulisan saya ni? Cantik je, dah lama tak guna ni. Okay. Buat jawapan dia nanti. AC sama dengan CD. Kita nak buktikan dia kongruent. Okay, kita tengok sudut dia pula. Sudut ni awak kena ukur pakai composite apa tu, bukan? Protector lah. Okay, so satu lagi kita tengok sudut ABC. Okay, mana sudut ABC? Dia sama dengan apa? ABC. Kelas, tengok. ABC ni sudut dia sama dengan apa? Sudut mana? Siapa nak jawab? CDE. C. Ya ke? C apa tadi Akil? CDE. CDE ke Akil? Tengok ni kuncup ni. Ni. Ni yang saya bulat ni sama dengan mana? CED. Ni dia. CED. Sama tak awak rasa? Kalau tengok mata kasar kita lah. Kalau awak ada bukan jangka lukis, protector tu kita ukur je. Nampak awak dah guna protector balik. Padahal dulu form 1 tu. Okay, kalau ikut mata kasar dia sama. Kalau nak confident lagi, awak kena guna protector yang separuh bulatan tu. Itu. Awak ukur kat situ. So kalau sama, dia samalah. Tapi kalau ikut mata kasar kita, dia sama. So bila awak dapat dia dah sama, dah tentulah dia kongruent.
Okey, ada satu lagi ke kalau awak nak test lagi satu? Sebab awak akan belajar, awak dah belajar tak yang sudut-sudut sisi tu? Oh, ni saya terlepas, kejap lagi saya terang. Awak tengok satu lagi sudut yang boleh awak refer. Apa lagi sudut? Ni ada B, AC, sebab awak dah belajar 3 jenis yang tadi tu. Sisi-sisi lah apa, kejap lagi saya ulang balik. Sudut satu lagi kita ambil yang boleh kita nak pastikan dia congruent, ambil B, AC. Sama tak dengan lagi satu sudut? Kalau B, AC, so dia ialah apa? C, D, E ni. Okay, C, D, E. Kalau kita ikut mata kasar, dia sama. So awak kena buktikan tiga-tiga ni. Sebab awak dah belajar, apa tadi dah terlepas, kejap. Awak dah belajar yang ini. Saya tunjuk balik yang ini. Ni dia. Sebenarnya saya pun first time jumpa. Nampak tak halus pula tulisan dia. Yang ini. Semua dalam buku teks awak. Tapi jangan hafal, tak perlu hafal. Sebenarnya nampak macam susahnya cikgu, tak susah sebenarnya. Okay, kita kena anggap mat ni senang. Okay, awak tengok. Awak hanya tengok ada 3 benda je. Okay, yang awak belajar tadi sisi dengan sudut. So, setiap yang ini dia bagi sifat kongruenan segitiga. Okay, yang dia bagi side-side ni. Okay, SSS ni. Dia nak awak ingat je, okay. Kalau awak tengok nak tahu dia kongruen tidak, kena tengok tiga benda ni lah. Okay, mana-mana awak boleh tengok. Either awak nak tengok sisi dia, sisi tiga-tiga sisi, okay pun dah okay. Asalkan sisi tiga-tiga sama panjang, dia dah kongruen. Ini saya terangkanlah balik Okay, kemudian kalau awak rasa cikgu saya tak confident tengok tiga-tiga sisi. So awak tengok sisi satu, tengok sudut dia yang satu, mana-mana sudut yang sepadan. Kalau you nak tengok sudut ni, dia akan sama sudut ni. Okay, kalau awak nak tengok sisi AC, dia mesti sama dengan PR. Okay, satu lagi sisi nak tengok sebab awak rasa nak kena tengok sudut juga. Okay, macam yang pertama tadi tengok tiga-tiga sisi cukup dah. Boleh juga. Tapi awak rasa macam nak tengok sudut juga. So awak ambil 2 sisi yang sepadan macam ni, AB dengan PQ. Okay, kemudian AC dengan PR. Kemudian awak tengok sudut pula. Itu kita panggil sisi sudut sisi. Perlu hafal ke? Tak perlu. Ini sebab dia nak tengok sifat kongruenan segitiga. Ataupun you tengok yang ni. Cikgu saya nak sudut lebih sikit saya tengok. You tengok lebih, ambil 2 sudut yang sama sepadan. Satu tu sisi. So itu kita panggil sudut sisi sudut sebab awak tengok 2 sudut. Okay. Ambil tengah-tengah lah. Okay, sudut, sisi, sudut. Okay, kemudian yang banyak ni macam nak hafal. Okay, awak tak perlu hafal. Mana-mana pun boleh. So awak ambil 2 sudut pula. Okay, sudut-sudut sisi. Mana-mana ada 6 jenis kan? Okay, kemudian awak boleh tengok. Sekejap laju pula. Okay, awak boleh tengok tiga-tiga sudut. Maksudnya asal awak tengok antara 6 ciri ni, dia semua ialah kongruenan. Sifat kongruenan segitiga. Dan awak boleh juga ambil 2 sisi, 1 sudut. So dipanggil sisi-sisi sudut. Okay, boleh faham tak sekarang ni? Jangan awak keliru pula cikgu nak hafal ke, tak perlu. Mana awak rasa nak ambil, ambil. Okay, you nak ambil tiga-tiga sisi, tengok soalan lah. Kalau soalan kata nak suruh ambil sisi-sisi, you kena ambil sisi-sisi lah semua. Kalau dia suruh ambil sisi sudut sisi, awak ambil sisi sudut sisi. Asalkan dia sepadan. Okay, sampai sini okey tak? Okey. Okey, faham saya harap dah belajar, dah awak pun belajar, saya ajar lagi. Ni contoh-contoh yang awak boleh tengok lah. Okey, contoh ni kalau awak tengok pun sama macam saya cakap tadi lah. Tak perlu hafal. Okey, saya terus pergi bawah sebab sementara ingat tadi. So tadi yang pertama kita dah selesai. Sekejap Okay, yang pertama macam ni lah cara dia buat. Kita tengok, awak boleh ambil mana-mana. Actually saya ambil sisi, saya ambil 2 sudut. Kalau awak nak ambil 2 sisi yang sama, sisi-sisi sudut pun boleh. Asalkan ada 6 jenis tadi yang awak boleh menentukan kongruenan segitiga.
Okey, ini nombor 1. So saya harap nanti awak boleh cuba buat nombor 2. Okey, 2 dengan 3. Okey, 2 ni saya bagi point. 2 ni kita kena guna teorem Pythagoras. Ataupun boleh guna, selalunya kalau ada soalan yang macam polygon ni, awak kena ingat teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras yang mana? Okey, yang mana teorem Pythagoras ni saya rasa form 1, form 2 dulu. Sekejap Okay, yang ni teorem Pythagoras kalau ingat. Yang ini, yang ada segitiga bersudut tegak. Okay, cari A, B, C. Bila tajuk-tajuk macam ni biasa memang ada. Kalau nak cari hypotenuse, dia mestilah A kuasa 2 campur B kuasa 2. Kalau awak rasa nak terus buat, ni tak mahu, kita padam. Okay, terus kita bagi square root. So awak akan dapat C. Tolong ingat teorem Pythagoras ni. So nombor 2 nanti awak try buat. Dia ada teorem Pythagoras. Bukan saya tak nak tunjuk, boleh. Tapi saya nak terus pergi tajuk pembesaran. Okay, nanti awak try buat, saya bagi jawapan. Okay, untuk pembesaran, ni yang paling penting setelah awak dah belajar sudut sepadan, dah belajar sisi sepadan, awak akan gunakannya dalam tajuk pembesaran. Actually, untuk tajuk penjemaah ni ada beberapa jenis. Dan ada satu yang awak tak pernah belajar, cikgu pun tak pernah belajar. Itu last sekali. So saya ajar dulu ikut buku teks, iaitu pertama mesti tahu apa tu faktor skala. Okay, kalau awak tengok untuk pembesaran, saya tengok buku teks Pembesaran ni dia akan, nama pun pembesaran. Bahasa Inggeris enlargement, sama ada dia membesar dan dia pun boleh mengecil. Tapi kita tak boleh panggil pengecilan, dia still pembesaran. Sebab yang membuatkan dia kecil ialah ataupun besar ialah dia punya K. K itu ialah faktor skala. Okay, itu sebab awak belajar sepadan, nampak tak? So bila dia itu yang awak belajar, sisi sepadan, sebab dia nak tahu. Awak tahu tak mana satu yang sepadan? AC sepadan dengan PR. Contohlah, PQ sepadan dengan AB. Okay, kita terus pergi keserupaan objek. Okay, saya harap saya dapat habiskanlah sampai faktor skala ini pun saya tengok sikit-sikit lah. Okay, keserupaan objek maksudnya itu yang awak belajar tadi. Adakah dua objek ni serupa? Itu saya kata sama tapi tak serupa. Okay, macam mana nak buat? Okay, ni saya ambil A terus Okay, ini yang saya cakap tadi. Awak kena cari salah satu. Tengok sudut apa yang dia bagi. Macam ni dia bagi apa? Ni. Dia bagi 47. Okay, ada. Tapi 47 tak ada dekat E. Tak ada dekat area diagram satu lagi. 79 ada. 54 tak ada kat sini. So awak kena cari sudut C. Awak kena cari sudut E. Macam tu. Itu awak belajar sepadan tadi. So segitiga, tengok terus contoh penyelesaian. Untuk sudut C tadi tak ada kat atas tu kan. So untuk dalam jumlah sudut dalam segitiga, tolong ingat jumlah sudut ni semua awak belajar balik dulu. Tingkatan 1, 2 semua dah keluar balik Okay, ingat jumlah sudut, okay. Jumlah sudut, tolong ingat. Ni saya tak ada bagi nota tau. Okay, jumlah sudut dalam segitiga semua ialah 180. Kalau segi 4, dia ialah 360 darjah. Sudut mana cikgu? Sudut dalaman ni, dalam. So that's why nak cari C tadi, ni dia bagi, ni dia bagi. So awak akan dapat sudut C ialah 54. Okay, cuba tengok diagram tadi, soalan atas. Di buku teks awak boleh tengok. Kalau awak rasa pening atas bawah. Sebenarnya buku teks je saya guna. Ni. So ni dah dapat. So samalah C ni akan, tadi saya suruh cari saya padam. Okay, C ni akan sama dengan G. Okay, 79 sini. Okay, 47 akan sama dengan sini. So ini ialah 54. So kena carilah macam sepadan juga. So sama ke tak? Okay, kalau dah sama, barulah awak tahu dia ialah serupa ke tidak. Okay, sampai sini faham tak nak cari salah satu sudut, sisi?
Kelas okey tak? Faham cikgu. Okey. White roses ada? Aduh, sekejap saya tengok kehadiran. Saya nak stop, sekejap saya nak masuk K faktor skala. Rest sekejap seminit. Tengok kehadiran 13. Dah bertambah dah. Siapa ni? Yang masuk kendian-kendian ni? Muiz. Oh, Muiz ada Yang saya check kehadiran selalu tak ada. Hakimi. Siapa lagi tu? Syafiq pun tak ada lah. Diorang tak ada handset ke macam mana Awak tahu tak? Kan kawan awak ni sama ada masalah handset ke, awak tahu tak? Tak tahu. So awak ada tanya-tanya ke? Tak tahu Okey. Tak apalah. Oh, apa tu? Dekat chatting ada. Oh, Hakimi jaga anak buah. Ada anak jaga anak buah pula rupanya. Hai awak, sekejap je. Siapa? Syafiq? Oh, macam tu pula. Awak ni tak cakap kat chatting, cakap pula. Tak nak dengar suara Syafiq biasa pakai akaun mak dia. Okey. Tapi itulah nanti dah start sekolah saya tak ulang lagi ni sebab entahlah saya tak tahu nak macam mana. Okey, tak apalah. Kita berbalik pada sini. Okey, saya tak nak lama-lama kat sepadan dengan serupa ni lah apa benda ni. Ni pun sama. Okey, saya rasa kalau awak study lagi, tengok lagi contoh-contoh buku teks ni sebenarnya dah boleh faham dah. Okey, so nanti awak dah boleh buatlah latihan ni. Saya sebenarnya nak masuk pembesaran. Okey, nampak tak yang saya tunjuk ni? Okey, sekejap lagi saya tunjuk PowerPoint sebab lebih jelas nampak pergerakan. Okey, pembesaran ni. Okey, terlalu penting. Tahun lepas memang keluar soalan ni. Cuma saya cakap lah memang penting sebab yang penting pelajar mesti tahu ialah pembesaran ni ialah satu transformasi. Okey, ada ayat transformasi ni, transform. Macam Transformers kan. Dia boleh tukar-tukar. Ni dia. Apa hal warna semua tak kena ni. Purple. Nampak? Transformasi. Tapi dia bergerak bukan satu titik. Semua titik bergerak. Satu titik bergerak, semua titik bergerak. Okey, dari satu titik tetap ke satu nisbah yang mala. Nisbah mala ni kita akan tengok apa benda Okey, titik tetap tu dikenali sebagai pusat pembesaran. Okey, ini penting. Kita ada pusat dan nisbah yang saya sebut mala tadi ialah faktor skala. Okey, pelajar tolong ingat untuk pembesaran, okey, ingat pembesaran mesti ada dua benda ni penting sangat. Okey, pembesaran mesti ada pusat. Okey, mesti. Kalau tak ada dua benda ni dia bukan pembesaran. Mesti ada pusat dan juga K. K ni ialah faktor skala. Okey, kalau tahun lepas, kalau buat K je cukup. Tapi saya lebih suka pelajar tulis faktor skala. Okey, kadang-kadang faktor skala ni kita guna huruf K. Nampak K? Okey, K ni nak cari. Okay, saya terus terang K ni nak cari, kena ambil sisi mana-mana image. Dia mesti ada objek, mesti ada image. Okay, mesti ni pusat. Okay, ni objek. Okay, dia macam awak belajar sains pun ada tak silap benda ni. Okay, bila nak cari image, dia akan beritahu berapa skala ataupun dia akan bagi awak objek image, awak cari faktor skala, awak cari pusat. Ataupun dia bagi awak pusat, dia bagi faktor skala, bagi objek, awak cari image. Either one. Okay. Jadi kalau nak cari faktor skala, syarat dia mesti tahu panjang image, okay, panjang mana-mana image akan bahagi dengan panjang objek tersebut. Image bahagi objek. Ingat tu je. Nanti ada orang dia akan terbalik pula, objek bagi image. Image bahagi objek. Prime ni apa maksud prime? Prime ni ialah image. Tanda kecil kat atas Okay, P prime. Prime ni ialah image. Tolong ingat. Okay, tapi apa senang je ni kalau awak
betul-betul faham, memang senang. Saya tengok, awak tengok PowerPoint saya, nanti awak faham. Okay, next. Okay, ini ialah yang saya sebut tadi. Okay, K dia mesti panjang mana-mana image sisi yang sepadan. Itu sebab belajar sepadan tadi. Image bahagi dengan objek. Pilih je mana-mana. Okay, itu ialah faktor skala. Okay, ini dia punya ni. Awak nanti awak baca sebab saya tak hafal semua ni. Tapi awak akan tahulah setelah saya tunjuk PowerPoint nanti. Okey, K ni dia ada nilai. Ada lebih besar satu, ada sama dengan satu dia tak berubah lah. Okey, lebih kecil daripada kosong, so dia lebih kecil. Tapi kalau negatif, dia lebih kecil juga tapi dia ialah bertentangan objek. Nanti kita tengok Okey, saya terang ni je. Okey, sekarang ni kita boleh tengok, okey ini sebelum saya tunjuk PowerPoint, saya tunjuk ni dulu. Ini ialah dia bagi awak contoh 8 Perihalkan pembesaran dengan menggunakan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Objek A, B, C. Nampak tak yang kecil biru ni? A, B, C ni. Okay, saya besarkan sikit Awak kan kalau handset mana nampak? Okay. A, B, C yang biru ni. Okay. Dia transfer ke A prime, B prime, C prime. Mana saya tahu di image bagi ABC? Sebab dia ada prime kat atas A ni. B prime, C prime. Dia suruh awak nyatakan, perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala. Dia mesti nak faktor skala dengan pusat pembesaran. Okey, jadi tengok penyelesaian ni macam mana dia buat. Nampak tu yang saya besarkan sikit. Okay, macam mana nak tahu pusat dengan faktor? Okay, soalan ni dia dah siap bagi. Kejap lagi saya tunjuk awak. Okay, bila awak tengok, first awak ambil pembaris. Okay, awak gariskan A jumpa A prime. Nampak? Pembaris jangan guna freehand macam saya ni. Nanti dia gigil-gigil. Tak straight line. So, ambil pembaris, gariskan A prime. A objek jumpa A prime. Kemudian B, awak ambil pembaris daripada pusat tau. Okay. Kalau tak ada, soalan ni ada pusat tak tadi? Mana soalan tadi? Oh, soalan ni, okay, soalan ni tak ada pusat. So, bila tak ada pusat, okay, awak ambil pembaris, saya pergi kat sini terus. Ambil pembaris, dia tak ada pusat tau, tapi dia ada objek dengan image. Awak ambil pembaris, awak terus gabungkan A pergi A prime ni, gariskan je bucu ni, bucu tau. Okay, garis je panjang-panjang. C dengan C prime, garis. Okay, saya tak ada ni kan. Awak boleh guna pembaris awak sampai jumpa ada satu yang ditumpu kat situ. Okay, ini maksud saya. Ni paling senang lah kalau ada dua-dua. Ada objek image, awak paling senang nak cari pusat. Tengok ni. Okay, awak ambil bucu A prime dengan A ni. Gariskan panjang-panjang sikit. Okay, panjang. Kemudian B dengan B prime. Bucu bucu. Nanti tiga-tiga ni, C dengan C prime akan tumpu satu pusat. Itu ialah dia punya pusat. Pusat tu awak kena baca koordinat dia. Okey, so pusat dia ialah -2, -1. Takut awak tak reti baca. Jangan tak reti baca. Nampak tak ni? Ni pusat dia. Ni awak dengar tak saya cakap ni Dengar cikgu. Aduh, risau saya Kalau dalam kelas adalah orang bagi feedback. Ini macam saya seronok seorang je ni. Aduh. Okay. So nampak tak pusat ni? Okay, pusat ni awak kena yang saya hijaukan ni. Awak kena baca. Kena tahu baca koordinat pula. So koordinat baca S dulu baru Y. So ini ialah -2. Sini kena tengok sampai bawah. 1, 2. Okay, -2. 1, 2. Okay, Y dia -1. Betul tak? -2, 1. Sekejap. Baca koordinat pula dia nak tengok. Awak tahu tak? Ini dia. So, awak punya perihalan dia. Okay, A, B, C ialah image A prime, B prime ialah image bagi A, B, C. Ini yang penting. Di bawah suatu pembesaran. Ayat pembesaran mesti ada. Pada pusat yang saya kata baca koordinat. Okay, faktor skala ni macam mana nak tahu? Okay, awak tadi kan dah tahu faktor skala ialah image bahagi dengan objek. Saya selalu guna macam tu je. K ni, image bagi objek.
panjang ke. Saya suka guna panjang image bagi panjang objek mana-mana tapi sepadan. Jangan sisi yang lain awak ambil pula bagi. Sisi yang sepadan, that's why you belajar congruent sebelum ni. Okay, so dia ambil mana? Dia ambil AB. AB tadi, okay, tengok soalan atas. Okay, AB tadi dia guna ni, nampak tak kira ni? Macam mana nak kira? Kira kotak. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi dengan sepadan dia ialah AB. 1, 2, 3, 4. 6 bagi 4. So bila 6 bagi 4, kecilkan dia dapat 3/2. So K dia ialah 3, faktor skala ialah 3/2. So conclusionnya pembesaran bila dia suruh buat perihalan, okay, awak kena buat ayat dia macam ni. Pembesaran yang saya gariskan hijau ni mesti ada ayat pembesaran kat depan pada pusat dengan faktor skala 3/2. Cikgu, ada orang tanya, cikgu saya buat tak tulis pembesaran tak boleh? Boleh. Tak boleh. Kena tulis pembesaran. Amir, ni belum susah Amir. Ini paling simple. Kalau awak nak tahu, inilah pembesaran yang paling simple. Awak boleh jumpa susah. Okay, sebab masa pun dah 10.15, saya memang target 15 minit saya nak tunjuk, saya stop kat sini. Yang penting saya bagi conclusion, bila awak tahu di pembesaran, ayat pembesaran kat depan ada tulis pembesaran, jangan salah eja. Pada pusat apa, faktor skala apa. That's all. Itu je 3 markah. Okay, kita tengok, saya stop, saya nak tengok penjemahan. Saya nak tengok PowerPoint. Okay, sementara 15 minit awak akan nampak lebih jelas. Tak susah Amir. Ni senang sangat Amir. Okay, ini yang saya rasa paling senang. Okay, saya nak tunjuk kat awak. Saya guna entire screen lah. Senang PowerPoint kan. Kita tengok PowerPoint yang supaya awak lebih jelas. Sekejap ya. Ini PowerPoint saya. Okay. Okay, pembesaran. Sekejap ya. Saya buat PowerPoint Okay, nampak tak PowerPoint saya ni? Kelas nampak? Saya laju sikit ni. Nampak. Okay, untuk soalan yang pertama. Okay, ini pembesaran dengan faktor skala 2 pada asalan. Okay, ini dia dah bagi faktor skala 2. Maksudnya K dia 2. Okay, asalan ni apa maksud? Pada kosong ni kosong ni asalan. Okay, tengok. Faktor skala 2. Apa bila dia kata faktor skala 2, automatic image dia ialah 2 kali ganda. Okay, so apa lagi nak buat? Okay, awak tengok awak gariskan daripada pusat ni ke salah satu bucu pada objek ni. Okay, disebabkan image 2 kali ganda, awak kena gerak 2 kotak. 2 kali ke 2 kotak. Nampak? Okay, itu awak gariskan dulu pusat ke bucu salah satu. Kat A tu ada bucu 3 kan. Gerakkan salah satu dulu. Okay, gerakkan yang lain pula. Bucu lain. Okay, bucu yang lain tu 2 kotak. Awak gerakkan 4. Sebab dia kata 2 kali ganda. Okay, ambil bucu yang atas tu. Semua bucu. Kalau ada 5 bucu, 5 bucu. So, tapi bucu yang atas tu 3 kotak, dia akan jadi 2 kali ganda jadi 6. Okay, tanda semua bucu tu dan itu ialah objek yang awak akan dapat. Faham tak? Okay, faktor skala 2 maksudnya image dia 2 kali ganda. Okay, next. Okay, ini satu markah tau. Okay. Tapi kalau faktor skala 2, pusat dia tadi pusat asalan kan? Okay, sekarang pusat dia satu-satu. Buat cara yang sama. Gariskan pusat dengan bucu. Sebelum tu faktor skala 2 maksudnya image dia 2 kali ganda. Okay, awak ingat kalau dia positif dan nombor dia positif, image dia 2 kali ganda. Kalau 3 faktor skala dia 3 kali ganda daripada objek. Macam ni awak tengok pergerakan dia. Okay, dia satu kotak. 2 kali ganda maksudnya gerak ke atas lagi 2. Itu yang awak belajar sepadan sebelum ni. Okay, daripada pusat pusat pergi bucu lain, 2 kotak, 2 kali ganda jadi 4 kotak. Buat bulat lagi satu sebab kita nak dapat 3 bucu yang untuk image mesti ada 3 bucu juga. Okay, gerak lagi yang bucu seterusnya, ada lagi tak bucu lain? Sebab bucu 2 tu bertembung kan. So tadi kat bawah, ini kat atas dia 2 kotak jadi 4. So awak tengok dia punya pergerakan image dia. Dia membesar.
Okay, tak percaya awak test lah faktor skala dia. Apa panjang image bagi panjang objek, samalah. 2 bagi 1, nampak ni. Image, nak cari faktor skala, 2 bagi 1. Betul lah faktor skala dia 2. Okay, tengok yang lain. Saya kejar masa ni. Okay, pembesaran dengan faktor skala 3 pula. Okay, siapa tahu kalau faktor skala 3 dia berapa kali ganda? Amir? Kang Akil dia jawab. Afika, berapa kali ganda ni? Hello? Tak ada suara. Siapa boleh jawab? 3. Amir, 3 kali ganda. Okey, bila 3 kali ganda, sama cara dia daripada pusat tu pergi ke bucu. Okey, kalau awak ambil bucu yang belakang dulu, dia 2 kotak, dia akan jadi 6. 6 daripada mana? Daripada pusat okey. Lepas tu gerakkan bucu lain. Pergi daripada pusat tu pergi bucu, dia pergi bucu belakang dulu. 2 jadi 6 daripada pusat. Okey, gerakkan semua. Awak gerakkan 3 kali ganda daripada yang awak kira. So dia akan membesar macam tu. Okey, ini kalau positif. Bagaimana pula, ni pun sama. Ni 4 kali ganda lah. Tapi ni dia duduk kat situ juga. Pusat dia, nampak? Pusat tu duduk dekat rajah. Sama juga. Okey, kita panjangkan dia satu kotak. Jadi 4 kotak lah. Okey, kemudian yang satu lagi, satu kotak juga. So dia jadi 4. Ambil bucu je Bucu gariskan pada pusat. Itu dia punya point. Ini 2 kotak jadilah 8. Okey, tengok dia membesar macam mana. Gariskan semua titik yang awak garis tu. Okey, yang awak garis tu akan bersambung dengan pusat. Itu yang penting. Sebab pusat tu dia duduk situ. Duduk dekat rajah asal objek. So situlah juga dia punya image. Okey. Next, saya nak tengok yang jenis faktor skala dia pecahan pula. Okey, apa maksud pecahan? Dia akan menjadi separuh. Kalau yang tadi 2, 3, 4 dia membesar 4 kali ganda, 2 kali ganda. Tapi yang ini dia bukanlah nak panggil mengecil. Image dia kurang lah maksudnya. Separuh. Cara dia sama. Kalau 4 dia akan jadi separuh dapat berapa ni? Afika, kalau separuh dapat berapa pada 4 ni? Buka lemah Afika. Nak dengar suara Afika ni Afika ni ada tidak? Siapa ada? Douglas. Douglas. Senyap je Douglas. Douglas? Ada yang dah jawab tu? Douglas ada tak? 2. Semua tak nak dengar suara. Bagi chatting je you all. Okay, 2. Tak apalah, asal jawab. Suara cikgu je lah awak dengar. Okay, 2. Bila 2, semua bahagi separuh, maksudnya bagi 2. Tapi mesti garis daripada pusat. Tu cara dia. Dan gambar dia. Semua bucu ambil semua bucu ke pusat. Nampak? Semua bucu dibuat. 4 ni, ada 4 bucu, 4 garis. So, dapatlah awak punya image tu separuh. Nampak tak? Kalau faktor skala pecahan, image dia akan menjadi separuh. Okay, next. Saya laju sikit. Kalau negatif macam mana? Kalau negatif, tadi dah jumpa dia 2, 3, 4. Kalau faktor skala 1 maksud dia sama. Okay, sekarang faktor skala negatif. Kalau negatif, tadi saya dah sebut, kalau negatif, okay, dia masih image dia 2 kali ganda. Tapi negatif ni maksudnya arah dia berlawanan. Apa maksud arah berlawanan? Okay, tengok. Okay, tadi 2 kotak, sepatutnya dia akan jadi 4 kali ganda kan? Tak boleh ke atas lah, dia berlawanan ke bawah lah pula. 4 kotak, nampak? Dia still 2 kali ganda, tapi dia berlawanan arah. Macam tadi awak ikut je arah dia kan? Kalau dia ke atas, tapi ni berlawanan. Cikgu tak faham. Alah Mek, sabar Mek, kita terangkan dulu sampai habis. Okay, maksud saya, dah ada pembesaran ni, dah ada faktor skala, dah ada pusat, nak cari image. Kalau faktor skala dia positif macam tadi, 2, 3, 4 semua tu, kita 2 kali ganda je buat gambar tu membesar.
Kalau 2 kali ganda maksudnya faktor skala 2. Kalau 3 kali ganda faktor skala dia 3. Tapi bila time negatif ni, faktor skala negatif, dia membesar juga. Tetapi negatif ni maksudnya berlawanan arah. Okey, tak apa, yang tak faham tu nanti saya tunjuk lagi YouTube Yang ni saya terangkan sampai habis Yang mana faham tu okey lah, yang tak faham ni saya pun problem juga nak tunjuk kan. Okey, saya habiskan dulu. Okey, faktor skala negatif 2 maksudnya image dia membesar 2 kali ganda macam tadi. Cuma negatif ni maksudnya arah berlawanan. Nampak? Ambil semua bucu-bucu tadi juga. Okey. Okey, semua awak buat. So nanti rajah tu akan jadi macam ni. Nampak tak dia bergerak? Tapi dia berlawanan arah. Okey, next. Saya kesuntukan masa. Saya nak habiskan tinggal 5 minit je ni. Okay, yang tak faham tu nanti sekejap saya fikir macam mana nak buat. Okay, so kesimpulan dia, okay, pembesaran ni kalau faktor skala 3 pada pusat ni negatif 55. So faktor skala 3 image dia akan 3 kali ganda objek. Okay, next. Kalau faktor skala setengah, pusat dia yang negatif 55, dia akan menjadi separuh image tu. Separuh daripada objek. Kalau negatif 2, dia masih membesar 2 kali ganda. Tetapi objeknya dalam arah yang image dia dalam arah yang berlawanan. Okey, sampai sini. Okey, saya ada 5 minit lagi. Okey, Amir, apa yang tak faham langsung Amir? Daripada awal ke Amir? Amir, daripada awal ke? Tak ada yang negatif tu. Negatif tu Amir. Dia nak besarkan dia. Okey, negatif tu. Sekejap saya tunjuk sekejap. Okey. Negatif tu kita masih, okey saya tengok kejap. Okey. Negatif maksudnya dia akan 2 kali ganda juga, besar, tapi dia lawan arah. Maksudnya gambar rajah awak ni pergi, orang panggil macam apa, pantulan pantulkan. Tetapi dia berlawanan ni maksudnya kita pantul, betul tak pantul? Maksudnya awak pergi sebelah sini. Macam ada cermin. Tu Nisa cakap macam ada cermin. Pantulan lah. Okey, dia membesar juga. Saya tunjuk step dia. Okey, 2 kotak. Sebelah sini akan jadi 4. Garis lurus daripada pusat tau. Okey, kemudian sebelah sini, sisi yang sebelah sini pun dia 4 kotak. Kalau dia 2 kotak dia akan jadi 4 lah sebab 2 kali ganda. Okey, sebelah sini pun 2 kotak. Okey, buat garisan lurus je. 4 kotak. Dia akan jadi 4. Okey, so rajah dia macam mana nanti? Macam Nisa cakap, macam ada cermin. Okey, dia akan pantul. Okey, gambar rajah. Tengok tu. Nampak tak macam pantulan tu Amir? Nampak. Okey, negatif tu maksudnya dia pun besar juga. Tetapi arah berlawanan. Itu je beza dia, negatif ni dengan yang positif. Kalau yang separuh tu awak tahu dia mengecil kan image dia. Tetapi yang negatif ni, nampak je negatif maksudnya dia akan opposite direction. Panggil arah yang berlawanan macam cermin. Macam orang panggil kalau bahasa matematik kita panggil pantulan. Tetapi dia pantul bukan mengecil ke membesar tak. Dia akan membesar ikut yang soalan nak lah. Kalau negatif 3 dia akan jadi 3 kali ganda. Tapi dia akan menyongsang lah. Itu panggil pantulan. Okey, saya rasa yang tak berapa faham. Okey, ada ke yang langsung tak faham? Itu yang saya risau tu. Setakat ni ada masalah tak? Setakat ni ada tak yang menghadapi masalah? Setakat saya ajar faktor skala ni, ada tak yang rasa dia macam alamak pening ke? Sebenarnya ada satu cara lagi. Kita guna jangka lukis. Kalau awak ada depan saya ni, saya akan guna jangka lukis. Okey, sebelum saya stop ada 2 minit, nanti saya try tengok modul hari tu ada tak awak boleh buat. Nanti saya beritahu muka surat berapa.
Dan kerja rumah nanti saya tengok buku teks lah, sebab tengok buku teks senang sikit. Awak ada jawapan walaupun tak ada jalan kerja, tapi ada jawapan yang awak boleh refer. Okey, kehadiran sekejap saya nak ambil. Tolong boleh buka kehadiran tak link tadi? Dah boleh tak? Okey, saya ambil kehadiran. Muiz ada. Amir, Akil, Ci tak ada Selalu dia join je yang saya buat tu. Okey, lagi siapa? Ci tak ada, Douglas ada, Ikwan tak ada, Ikram tak ada, Syafi tak ada, Syami tak ada, Najla ada, Najla ada? Okey, ada. Afika ada, Farisha, Hakimi tak ada, Karunisa, Nasuha, Nazatul ada? Nazatul ada tak? Kelas, Nazatul ada? Macam tak nampak je Nazatul. Tak ada Kalau ada jawab, ada tak Nazatul? Tak ada, Nazatul tak ada. Okey, Sarah ada. Fatihah? Fatihah pun macam tengok tak ada Okey. Janani pun tak ada? Oh, so yang okey. So yang ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang saja hari ni. Okey, sekejap nanti saya akan tengok modul mana yang awak boleh buat, muka surat berapa. Dengan latihan buku teks saya akan beritahu. Kalau awak dengar je tapi tak buat, tak boleh juga. Okey, lepas ni saya akan tengok muka surat berapa buku teks, saya akan beritahulah. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, jangan lupa isi kehadiran. Okey, boleh buka tak kehadiran? Kenapa cikgu-cikgu pentingkan kehadiran? Boleh buka? Okey, kehadiran ni penting sebab dia nak untuk PBD. Dengan awak hadir dan awak buat kerja, nanti in case kalau buka sekolah, ada yang pelajar dia suruh cikgu suruh send kerja. Kalau awak nak send pun boleh, kalau tak ada sebagai bukti buku awak tu kena buat. Nanti buka sekolah, mana tahu kalau boleh buka sekolah, boleh buka. Saya akan tengok PBD awak berdasarkan kehadiran dan juga dengan kehadiran apa? Kehadiran PDPR, Google Meet tu semua. Dan juga buku awak. Kalau yang nak snap saya takut banyak sangat kan. Okay, so ada apa-apa tak yang nak tanya sebelum saya tutup? Kejap lagi ada kelas lain kan? Tak ada? Okay, terima kasih pada semua yang hadir. Okay, kalau yang tak faham tu cuba tengok buku teks balik, ulang kaji semula. Itu je yang saya mampu buat. Google Meet kalau ada masa free nanti, walaupun cuti saya try juga buat. Okay, kalau dah buat sekali ni macam seronok, cuma tak dengar suara awak je lah. Okay, so nanti kalau kata minggu depan walaupun cuti saya rasa nak buat, saya akan beritahu awak. Tak semestinya buat masa PDPR. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apa-apa boleh mesej saya. Dan terus buatkan kerja sekolah yang awak rasa tak tahu tu, boleh try buat semula. Apa-apa boleh PM saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama semua.